Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat petang atau selamat malam, depend kepada anda yang sedang melihat video ini. Baik, so ini adalah bab kedua, ya. Bab kedua dalam penggal 1 mikroekonomi, ya, iaitu berkaitan dengan teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Okey. Jadi perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam tajuk ini ialah permintaan, penawaran, keseimbangan pasaran, lebihan pengguna dan lebihan pengeluar. Okey. Jadi kita terus kepada poin yang penting, iaitu mentakrifkan permintaan. Okey, permintaan ini adalah konsep, ya. So kamu tidak boleh eja minta sahaja ataupun awak tukar kepada kehendak ke, tidak, ya. Permintaan ini adalah satu konsep, dan konsep kalau apabila dia menjadi konsep, kamu tidak boleh mengubah sama ada dari segi ejaan, walaupun kamu rasa ia akan membawa maksud yang hampir sama dan sebagainya, mesti menggunakan istilah yang sama, permintaan. Malah ejaan pun kamu tak boleh nak ubah, ya. So permintaan ialah keinginan, ya. Permintaan ialah keinginan atau bukan atau, ya, dan, ya. Dan kemampuan, ya. Dan kemampuan. Ini dia. Keinginan dan kemampuan. Keinginan itu adalah kamu punya perasaan mahukan sesuatu barang. Okay. Manakala kemampuan itu kamu punya ada keupayaan untuk membeli. Okay. Maksudnya dari segi keuangan. Keinginan itu dalaman kamu. Okay. Kemampuan dalam poket kamu. Kalau kamu ingin saja tapi kamu tak mampu, ia tidak akan menjadi permintaan. Okay. So permintaan ialah keinginan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang dan perkhidmatan pada pelbagai tingkat harga dan pada suatu tempoh tertentu. Okey, pada suatu tempoh tertentu. Baik. Permintaan ini mempunyai hukum dia tersendiri. Okey. Permintaan ini ada hukum dia, ya. So menurut hukum permintaan, okay, menurut hukum permintaan, semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin rendah kuantiti diminta untuk sesuatu barang. Okey. Sebaliknya, semakin rendah ataupun semakin murah harga sesuatu barang, semakin tinggi kuantiti diminta sesuatu barang. Okey. Maka dengan hukum permintaan itu, maka wujudlah satu jadual. Maka kita dapat mewujudkan satu jadual untuk menerangkan konsep permintaan. Okey. So jadual permintaan ialah jadual yang menunjukkan kuantiti barang yang diminta pada pelbagai tingkat harga. Okey. So kalau kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta. Kalau kita lihat, semakin tinggi harga, ya, semakin kecil kuantiti yang diminta. Sebaliknya, jika harga semakin turun, semakin banyak kuantiti yang diminta. Okey. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh pada situasi, ya, pada situasi A, okey, pada situasi A, keadaan A, harga 10, kuantiti diminta adalah 3 unit. Okey. Tapi apabila harga turun dalam keadaan B kepada 8 seunit, maka harga yang kuantiti yang diminta meningkat. Sebab apa? Sebab harga barang tersebut semakin murah.
Permintaan ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh pembeli. Ya. Sesuatu yang dilakukan oleh pembeli. So, sebagai pembeli, semakin murah harga, semakin banyak kuantiti yang diminta untuk dibeli. Okey, sebaliknya semakin mahal harga sesuatu barang, maka semakin tinggi semakin tinggi harga suatu barang, maka kuantiti yang diminta semakin murah. Contoh kita ambil, jika keadaan berubah daripada D ke C, contoh harga meningkat dari 4 kepada 6, harga meningkat dari 4 kepada 6, maka kuantiti diminta menurun dari 12 kepada 9 unit. Okey. So, bila jadual ini, daripada jadual ini kita dapat menghasilkan satu kelok permintaan. Ya. Kita dapat menghasilkan satu kelok permintaan. Dan ciri-ciri sebuah kelok permintaan ada paksi tegak yang merupakan harga dan paksi mendata yang merupakan kuantiti. Okey. Ini adalah asas-asas melukis kelok permintaan. Okey. Jadi kita menghasilkan titik contoh pada keadaan A tadi. Pada keadaan A ni, ini keadaan A, kita dapati bila harga 10, kuantiti diminta ialah 3. Okey. So harga 10 dan kuantiti diminta ialah 3. Okey, kuantiti diminta ialah 3. Jadi bila keadaan ini berlaku, bila keadaan ini berlaku, maka dapatlah hasil satu titik. Dapatlah satu titik. Kita lihat pula, kata kita perlu ambil 2 titik saja minimum. Ya. Kita perlu ambil 2 titik saja minimum. Contohnya, katakan kita ambil di sini. Okey, kita ambil pada titik yang kedua, iaitu apabila keadaan D, iaitu apabila harga 4, kuantiti diminta ialah 12. Okey, harga 4, kuantiti diminta ialah 12. So kita akan dapat satu titik D. So bila titik D dan A ini disambung, maka terhasillah kelok permintaan yang ditandakan DD pada setiap hujung kelok. Okey, so kita akan dapat satu kelok permintaan. Ya. So dalam melukis kelok permintaan ini, pastikan sekurang-kurangnya 2 titik, ya, untuk mendapatkan satu garisan. Okey, apabila titik A dan D itu disambung, maka terhasillah satu kelok permintaan. Okey. Ini adalah hukum permintaan yang saya sebutkan tadi, iaitu menyatakan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah secara songsang. Songsang itu adalah negatif lah, ataupun disebut juga hubungan yang tidak langsung. Maksud songsang ini hubungan yang tidak langsung. Harga naik, kuantiti turun. Harga naik, kuantiti diminta turun. Harga turun, kuantiti diminta naik. Itu yang dimasukkan hubungan yang songsang, negatif, ataupun hubungan tidak langsung. Itu nama dia. Harga naik, kuantiti diminta turun. Harga turun, kuantiti diminta naik. So hubungannya adalah secara negatif. Okey, sebab itulah kita mendapat satu kelok permintaan yang berbentuk cerun negatif. Sekiranya kamu belajar matematik dulu, satu curve yang cerunnya macam ini ialah cerun negatif. Okey, ini merupakan cerun negatif. Baik, apabila harga sesuatu barang meningkat, apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantiti yang diminta jatuh. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang jatuh, maka kuantiti yang diminta akan meningkat. Ini menunjukkan hubungan yang negatif ini. Jatuh. Harga sesuatu barang meningkat,
kuantiti diminta jatuh. Apabila harga satu barang jatuh, kuantiti diminta akan meningkat, kan? So dengan andaran ceteris paribus itu, maksud dia ceteris paribus itu ialah faktor-faktor lain selain daripada harga barang itu sendiri diandaikan tidak berubah ataupun tetaplah. Okey, diandaikan tidak berubah. Sebenarnya banyak lagi faktor yang mempengaruhi kuantiti diminta ni, kan yang mempengaruhi permintaan, ya. Banyak lagi faktor. Dan salah satu faktornya ialah harga barang itu sendirilah, kan. Sekira harga naik, maka kita minta sikit, kuranglah kita minta. Apabila harga dia meningkat, kuantiti yang diminta akan menurun. So apabila harga dia murah, makin rendah, maka harga dia akan kuantiti diminta akan meningkat. Baik. Okey, so permintaan ini ada fungsi dia. Setiap gambar rajah ataupun kelok sudah pasti akan ada fungsi dia, ataupun yang dikenali sebagai persamaan permintaan, ya. Persamaan permintaan menunjukkan hubungan antara kuantiti diminta dengan harga dalam bentuk persamaan matematik. So ini adalah persamaan permintaan. QD ialah kuantiti diminta. Okey. A pemalar yang menunjukkan kuantiti diminta pada harga ialah sifar. Maknanya kalau harga kosong, berapakah kuantiti diminta? Dan ia ditunjukkan pada nilai A. Manakala B pula ialah kecerunan kelok permintaan. Manakala P adalah harga. Okey. So cuba lihat betul-betul fungsi dia. QD sama dengan A tolak BP. Okey. QD sama dengan A tolak BP. Lihat, QD adalah kuantiti diminta, A ialah kuantiti diminta apabila harga kosong. Maksudnya bila barang itu diberi percuma, kan? Berapakah permintaan yang kamu akan buat jika barang itu diberi secara percuma, ya? B kecerunan curve, manakala P ialah harga. Okey. Baik. Persamaan permintaan. Katakanlah harga asal sesuatu barang ialah RM10 dan kuantiti diminta adalah 3 botol. 3 unit lah. Manakala apabila harga jatuh kepada 8, kuantiti diminta meningkat sebanyak 6 unit. Okey, sebanyak 6 unit. So kuantiti baru pada harga yang baru, iaitu harga 8, kuantiti barunya ialah 9 lah. Okey. Maka fungsi permintaan bagaimana? Ini adalah menunjukkan bagaimana fungsi permintaan itu diterbitkan. Okey. Maka fungsi permintaannya ialah kamu kena kenal pasti dulu nilai B. Seperti yang kita sebutkan tadi, nilai B ialah nilai kecerunan kelok, ya. Dan ini formula untuk mengenal pasti nilai B, iaitu perubahan QD bahagi dengan perubahan harga. So di sini kita dah dapat kenal pasti perubahan kuantitinya ialah 6. Sebab sebanyak, maknanya dah menunjukkan perubahan sebanyak 6 botol. Dan harga pula berubah sebanyak RM2, iaitu daripada 10 kepada 8 ringgit, kan? So nilai B ialah kita lihat di sini, QD, perubahan QD ialah 6 tolak 3 kepada 3. 6 tolak 3, sepatutnya dekat sini dia tak boleh tulis sebanyak lah, kepada lah, kan?
Sepatutnya ini adalah kepada. Okey. Ini bukan sebanyak ya, sepatutnya meningkat kepada kepada 6 botol kan. Meningkat kepada 6 botol. So perubahan QD kita boleh hitung ya. Perubahan QD yang kita boleh hitung di sini berdasarkan pengiraan, perubahan QD ialah 6 tolak 3 sama dengan 3, manakala perubahan harga ialah 2. Maka 3 bahagi dengan 2, 0.5. Maka nilai B kita dapat 1.5. Maka kita dapatlah satu persamaan yang belum siap ya. Persamaan ini belum siap, yang mana tadi kita tulis Q, persamaan dia ialah A tolak BP. Maka nilai P kita dah dapat, maka QD A tolak 1.5 P kan, sebab kita sudah dapat nilai B. Tetapi fungsi ini belum siap ya, belum siap sebab kita perlu cari nilai A pula. Okey, kita perlu cari nilai A pula ya. Baik, cari nilai kuantiti A ya. Kuantiti A diminta pada harga kosong ya, sebab A tadi ialah kuantiti diminta apabila harga sifar, harga ialah kosong. Katakan P sama dengan 8, jadi QD ialah 6 ya. Sebab dalam contoh tadi ya, apabila harga 8, kuantiti diminta ialah 6 kan. So masukkan nilai 8 dan 6 ini ke tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab dalam persamaan QD ini ialah kuantiti diminta, P ialah harga. So kamu masukkan kuantiti 6 kepada QD dan 8 pada harga. Mesti pair. Mesti pair. Sebab apa? Sebab pada harga 8 kuantiti diminta ialah 6 ya. Kuantiti diminta ialah 6. Jadi kalau kamu ambil harga 10 ya, kuantiti diminta tadi kalau harga 10 ialah kuantiti diminta ialah 3. So kamu kena letak di sini 3 kan. So kamu akan dapat nilai A 6 sama dengan A tolak 12. Maka A ialah 12 tambah 6 ya, dan A sama dengan 18. Jadi fungsi permintaan yang siap kita akan dapat QD sama dengan 18 tolak 1.5 P. Okey, ini adalah fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan. Baik. Kalau kita nak menggunakan kaedah persamaan serentak pun boleh ya. Iaitu persamaan permintaan ialah QD sama dengan A tolak BP seperti yang tadilah ya. Ini adalah persamaan di mana A dan B ialah pemalas sementara, P ialah harga kan. Berdasarkan jadual 2.13 ya, katakan harga asal ialah 10 dan kuantiti diminta adalah sebanyak 50, dan apabila harga jatuh kepada 8 ya, kuantiti diminta meningkat kepada 150. Ini jadualnya yang dimaksudkan. Okey. Bila harga 10, kuantiti harga 10, kuantiti diminta 50. Harga turun kepada 8, kuantiti diminta meningkat kepada 150 ya. Maknanya ini adalah mengikut hukum permintaan lah. Harga semakin murah, kuantiti diminta meningkat ya. Kuantiti diminta meningkat menjadi 150. So dengan menggunakan kaedah persamaan serentak, ini cara dia ya. Iaitu kamu ambil dua persamaan. Yang pertama, kamu letak harga yang semasa harga 10. Ini dia. Ini adalah persamaan semasa harga 10. Kalau kita lihat semasa harga 10 ini, kuantiti diminta ialah 50. So kamu letakkan dalam persamaan satu ya. Ini kuantiti diminta. Okey, ini kuantiti diminta 50 apabila harga 10. Okey. So kamu dapat satu persamaan. Lepas tu kamu untuk
untuk harga yang kedua, iaitu apabila harga 8 dan masukkan dalam persamaan yang kedua, kuantiti dimintanya ialah 150. Maka kita ada di sini dua persamaan. Ya. Lepas tu, menggunakan kaedah persamaan serentak, persamaan 1 tolak dengan persamaan 2. Ya, persamaan 1 tolak dengan persamaan 2, iaitu macam mana kamu dapat 50 tolak 150. Lepas tu negatif B tolak negatif B10 ataupun negatif 10B. Ya, ini sebenarnya kita kena ambil macam ni tau. Ya, kita kena ambil macam tu. Ya. Jadi kenapa di sini 50 tolak 150 sebenarnya 100 negatif 150 kan? Kalau kita tulis kat sini. Ya, 50 tolak 150 kita akan dapat negatif 100. Okey. Sama dengan negatif 10B. Okey, negatif 10B tolak negatif 8 negatif 8B. Okey, negatif 8B. Macam tu sebenarnya. Okey, tak apalah, saya tulis semula nampak macam kurang jelas. Okey, yang pertama sekali, kamu perhatikan yang warna merah saja ya. Mula-mula 50 kamu perlu memberi perhatian di sini ya. Okey, cuba kita lihat dulu. Okey, yang pertama persamaan 1 tolak persamaan 2. Okey. So 50 tolak 150, yang ini dulu untuk dapatkan kuantiti. So 50 tolak 150 tolak 150 sama dengan 100 negatif 100 ya. Negatif 100 sama dengan 10B. So yang ini kena ambil sekali dengan nilai negatifnya. Negatif 10B ya, tolak apa? Negatif 8. Negatif 8B. Okey, negatif 8B. Ya, jadi sama dengan negatif 100 ini sama dengan negatif sama negatif akan jadi positif kan. Jadi dia akan jadi 10B tambah negatif 10B ni ya. Negatif di sini. Negatif 10B tambah 8B. Kan? Jadi sama dengan negatif 100 sama dengan negatif 2B. Okey. Jadi B sama dengan berapa? B sama dengan negatif 100 ya. Saya sambung atas ni ya. Saya sambung atas. Okey. So B sama dengan negatif 100 bahagi dengan negatif 2. Potong negatif. Yang ini 100 bahagi 2 sama dengan 50. Kan? 50. Maka sebab itulah di sini dia ringkaskan. Okey, diringkaskan B. Okey, diringkaskan B sama dengan 50. Okey, diringkaskan di sini B sama dengan 50. Ya. Baik, so gantikan B dalam mana-mana persamaan 1 ataupun persamaan 2. Katakan dalam kita nak gantikan B itu dalam persamaan 1. Maka kita akan dapat 50 sama dengan A tolak 10. 10 inilah di sini. Okey. 10 darab 50. 50 ini ialah 50 ini nilai B yang telah digantikan. Okey, yang telah digantikan dengan nilai B tadi.
So kita akan dapat nilai A, ya, nilai A sama dengan 50 tambah 500 sama dengan 550. Maka kita akan dapat fungsi permintaan QD sama dengan 550 tolak 50P. 550 tolak 50P. Ini adalah menggunakan kaedah yang kedua, iaitu cara persamaan serentak. Okey, kalau kamu kurang faham, boleh lihat video ini banyak kali atau boleh berhubung dengan saya. Okey. Baik. Okey, so kena faham dulu di sini bagaimana fungsi permintaan itu diterbitkan. Okey. So, saya rasa cukup setakat ini dulu untuk video kali ini, ya. Dan akan disusuli dengan beberapa latihan, ya. Kamu perlu susuli dengan beberapa latihan supaya kamu faham bagaimana kelok permintaan dihasilkan dan bagaimana fungsi permintaan diterbitkan. Okey. This is very important sebab fungsi ini akan digunakan dalam kita menghitung keseimbangan keseimbangan nanti. Banyak kegunaan fungsi ini dalam bab-bab yang akan datang. So ini adalah permulaan yang sangat penting untuk kamu memahami topik-topik yang akan datang, ya. Okey, sebelum kita masuk pada topik-topik yang seterusnya, fahami dulu konsep permintaan, jadual permintaan, kelok permintaan dan fungsi permintaan. Bagaimana ianya diterbitkan. Okey. So selamat menonton, sila pastikan faham betul-betul. Okey, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.